Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah kita akan menyambung kitab Ar-Ramadaniyah li Ummati Muhammadiyah daripada Habib Muhammad ibn Abdullah ibn Ali Al-Idrus. At-ta'ahhubu li qudumi syahr Ramadan, persiapan untuk kedatangan bulan Ramadan. Wa dzalika bil istibsyar li qudumi syahr mubarak. Yang demikian itu dengan merasa kegembiraan dengan kedatangan bulan yang penuh keberkatan. Wastiksaru minan niyyati salihah, dan hendaklah memperbanyakkan ia dengan niat-niat yang baik. Maka apabila masuk Ramadan, yang pertama mesti kita merasa gembira dengan bulan Ramadan. Dan yang kedua adalah dengan niat yang benar, niat yang baik apabila masuk bulan Ramadan. Bahkan diceritakan bahawa Nabi SAW ingin memberi syafaat kepada seorang umatnya, lalu dihalang oleh Allah, tidak mengizinkan memberi syafaat kepada umatnya. Lalu ditanya apakah sebabnya dia tidak dapat memberi syafaat? Kerana dia adalah orang yang membenci Ramadan. Akibat membenci Ramadan, maka dia tidak mendapat syafaat baginda Rasulullah SAW. Maka hendaklah istibsyar, hendaklah dia merasa gembira dengan kedatangan bulan yang penuh barakah ini, dan didatangkan dengan niat-niat, memperbanyakkan niat untuk seperti masuk Ramadan dengan niat untuk mencari redha Allah, untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah, dan berniat sebagaimana niat para nabi dan para awliya Allah, para salihin ketika mana masuk di bulan Ramadan, dan berbagai-bagai niat. Di antaranya niat tahsilun nazari minallah, niat untuk mendapatkan pandangan daripada Allah, khususan fi awwali lailatin minhu, lebih-lebih lagi khususnya pada awal malam Ramadan. Kalaulah maknanya kita sudah ada pada malam ini yang bukan pada awal Ramadan, mungkin kita sekarang ni malam yang kelima, namun kita boleh berniat untuk melihat, mendapat pandangan Allah Ta'ala. Kenapa? Man nazarallahu ilaihi fiha lam yu'azibhu abadan. Sesiapa yang mendapat pandangan Allah di bulan Ramadan, maka dia tidak akan diazabkan oleh Allah selama-lamanya. Moga-moga kita semua mendapat pandangan Allah di bulan Ramadan ini, dan seterusnya di setiap bulan Ramadan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wahyazatul maghfirati wa rahmati wal itqi minan nar, dan juga untuk meraih keampunan Allah. Maka di bulan Ramadan, bulan yang perlu kita mencari keampunan Allah, dan juga untuk mendapat rahmat dan mendapat kelepasan daripada azab api neraka. Kerana di bulan Ramadan ini wa fiha awwaluhu rahmah, pada bulan Ramadan ini awalnya rahmah, wa awsatuhu maghfirah, pada pertengahan bulan Ramadan adalah keampunan Allah, wa akhiruhu itqun minan nar, dan pada akhir Ramadan ia adalah kelepasan daripada azab api neraka Allah Ta'ala. Sudah kita nyatakan dahulu, satu malam 60,000 orang yang layak masuk neraka dibebaskan daripada neraka, masuk ke syurga. Satu malam 60,000, malam yang kedua 60,000, malam yang ketiga 60,000, sampai ke malam yang terakhir. Kalaulah tahun itu malamnya sebanyak 30, maka 30 malam. Kalaulah tahun itu malamnya sebanyak 29, maka 29 malam kali dengan 60,000. Demikianlah orang itu dilepaskan daripada azab api neraka Allah Ta'ala. Orang yang dilepaskan, diselamatkan itu adalah orang yang layak masuk neraka. Tetapi di bulan Ramadan dia mendapat keampunan Allah,
Maka di bulan Ramadan ini banyaklah minta ampun dengan Allah, beristighfar, bertaubat kepada Allah, dan dalam waktu yang sama hendaklah melakukan kebaikan seperti infak fisabilillah, memberi orang makan, berbuka puasa dan seumpamanya. Dan yang ketiga, niat kita. Tadi kita niat nak dapat keampunan, rahmat, kelepasan daripada azab api neraka. Dan yang ketiga, wal mutaba'atu linnabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi kulli ma ya'maluhu fi Ramadan wa ghairiha. Maka yang ketiga, niat kita, niat mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap yang dilakukannya pada bulan Ramadan dan lainnya daripada niat. Maka disuruh kita niat antaranya nak mencontohi, nak mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita mungkin boleh berniat, tapi kita nak ikut betul-betul apa yang Rasulullah buat itu tak mampu. Tapi moga-moga dengan niat kita yang ikut Rasulullah, Allah Ta'ala tulis juga kita melakukan kebaikan demikian, kebaikan dengan niat yang telah kita lakukan. Dan dikatakan bahawa man fataha ala nafsi babun niyah, sesiapa yang membuka pada dirinya itu bab pintu niat yang baik, babu niyatin salihatin, fatahallahu lahu sab'ina baban min abwabi taufiq, maka Allah Ta'ala membuka baginya 70 pintu daripada pintu-pintu pertolongan Allah. Maka niatlah dengan niat yang baik. Niat itu mendatangkan pertolongan Allah. Bila kita nak buat perkara, kita niat, insya-Allah akan datang pertolongan Allah. Kita niat nak qiyamul lail dengan niat yang benar, yang baik, Allah tolong kita untuk bangun qiyamul lail. Kita nak berzikir dengan niat yang baik, yang benar, Allah tolong kita untuk berzikir. Kerana apa? Kerana satu niat yang benar dibuka 70 pintu pertolongan Allah Ta'ala. Dan yang keempat, apabila kita masuk bulan Ramadan, wastishrabul habib liqudumi habib, untuk menyambut kekasih dengan kedatangan kekasih, ataupun untuk memuliakan kekasih dengan kedatangan kekasih. Maka jadikan Ramadan ini kekasih kita, sehingga kita merasa gembira. Kita kasih pada Ramadan, maka Ramadan kasih pada kita. Maka kita menyambut Ramadan sebagai kekasih, maka Ramadan pun menyambut kita sebagai kekasihnya. Fakana alaihi salatu wassalam yaqul, sehingga dikatakan bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatkan kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Sebenarnya persiapan untuk menyambut Ramadan sudah dilakukan di bulan Rajab. Maka kita di Yaman sana, di Tarim sana, maka di bulan Rajab sudah diamalkan zikir Rajab. Diamalkan zikir Rajab, dan sudah disuruh untuk melakukan qiyamul lail, dan sudah sibuk-sibuk dengan Al-Quran. Bila masuk bulan Sya'ban, begitu juga ditambahkan lagi dengan memperbanyakkan selawat. Sehingga Allamah Habib Umar menyuruh semua berselawat dan juga beristighfar dan juga berzikir la ilaha illallah. Dan setiap satu disuruh paling kurang 3,000, paling kurang 3,000, dan diberi 6 zikir. 6 kali 3 18,000 untuk berzikir satu bulan, sebagai persiapan untuk menyambut Ramadan. Maka bila sampai Ramadan, lagi bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka para pelajar, para jemaah, ingat, kalau dipanjangkan umur akan datang, ke persiapan untuk bulan Ramadan berlaku di bulan Rajab. Persiapan kita nak sambut Ramadan mesti berlaku di bulan Rajab. Bulan Rajab sudah berlatih dah qiyamul lail. Bulan Rajab dah mula dah baca Al-Quran. Masuk bulan Sya'ban lagi, masuk bulan Ramadan, maka menjadi biasa dengan ibadah-ibadah.
Maka diriwayatkan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah annahu kana la yastashriqu li hilali illa hilal Ramadan. Maka sesungguhnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ia tidak memuliakan anak bulan kecuali anak bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan maka bersungguh-sungguhlah. Wa kana idza nazara ilaihi, dan adalah apabila memandang kepadanya maka berkatalah ia, apa dia? Allahumma, ni doa Sayyidina Ali, Allahumma adkhalhu alaina bisalamah, ya Allah ya Tuhanku, masukkannya ke atas kami dengan selamat di bulan Ramadan tadi, minal asqam, daripada penyakit-penyakit, wal fara minal ashral, dan dikosongkan daripada kesibukan. Maka di bulan Ramadan jangan disibukkan. Ada orang bulan Ramadan disibukkan dengan perniagaan lalu meninggalkan ibadat. Ya, kita faham, kita perlukan kewangan, kita perlu berniaga, tetapi ingat, jangan sampai perniagaan kita melalaikan kita ibadah kepada Allah. Maka kita yang diberi oleh Allah dapat sembahyang tarawih, dapat ibadat-ibadat yang lain, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kerana sesungguhnya di bulan Ramadan ni Sayyidina Ali minta wal fara minal ashghal, yakni kosongkan daripada kesibukan. Minal ishtighal, maknanya kosongkan daripada kesibukan, yakni kosongkan daripada kesibukan dunia. Nak sibuk dengan apa? Nak sibuk dengan akhirat, maka ditunggu dengan melakukan ibadat. Wa radina fiha bil yasi minan nar, dan redalah kami dengan bulan Ramadan dengan merasa sedikit daripada tidur. InsyaAllah siapa yang nak tidur sedikit bulan Ramadan, bacaannya adalah Alam Nashrah dan Qasadira, baca 7 kali, 7 kali atau 3 kali. Kemudian minta doa dengan Allah. Ikut bahasa Melayu sudah, bahasa Arab kan kena hafal pula. Allahumma inni as'aluka sahara fi ta'atika, ya Allah ya Tuhanku, aku memohon kepadamu berjaga malam untuk melakukan ketaatan kepada kamu. Allahumma inni as'aluka sahara fi ta'atika, tapi doa ikut Melayu lah. Wa ashbi'ni minan naumi bi yasir, rasakan cukup kepada kami daripada tidur yang sedikit. Rasa cukup pada kami tidur yang sedikit. Wala tu'minni makraka, dan jangan kau rasa kami aman dengan tipu daya kau. Wala tunsini min zikraka, jangan kau lupakan kami daripada berzikir padamu. Wala taj'alni minal ghafilin, jangan kau jadikan kami orang yang lalai. Wa akumu insyaallah fi sa'ah, dan aku dan bangunkan saya dengan izinmu ya Allah pada jam. Sebut jam berapa, jangan sebut pukul 8. Pukul 8 baik tak baca doa ni. Pukul berapa? Pukul 1:30, pukul 2 insya-Allah. Ataupun bahasa Melayu, caranya baca Alam Nashrah 7 kali ketika baring. Ketika baring baca Alam Nashrah, lepas tu ikut bahasa Melayu je, sudah bahasa Melayu. Ya Allah ya Tuhanku, kurniakan aku berjaga malam untuk melakukan ketaatan, dan rasakan aku cukup dengan tidur yang sedikit. Situ mudah-mudah. Kemudian bangunkan aku pada pukul, sebut pukul berapa, insya-Allah. Maka Allah Ta'ala bangunkan dan tidur 1 jam macam 7 jam. Sudah sehat. Sudah sehat. Kita mencari amalan ini hampir berapa tahun. Berapa kali tanya Habib, ada Habib kata latihlah, mula-mula 6 jam tidur, lepas tu 5 jam. Tanya lagi, dia kata kita daripada budak berlatih, macam mana nak tidur sedikit? Akhirnya Alhamdulillah Allah izinkan bertahun cari amalan ini. Akhirnya Allah Ta'ala izinkan jumpa satu kitab namanya Tazkirul Mustafa. Ada Tazkirul Mustafa, dalam kitab itu daripada Habib Al-Attas. Ada. Kemudian baca kitab Habib Umar, dalam kitab Habib Umar pun ada. Lepas tu baca dalam kitab lain pun ada juga. Rupa-rupanya ini amalan orang tarim yang tidur sedikit. Maka kita wa'alik daripada tarikh ni bagi jemaah, bagi pelajar-pelajar.
Bagi pelajar-pelajar ingat nak tidur baca Alam Nashrah 7 kali. Lepas tu doa ikut bahasa Melayu sudah. Ikut bahasa Melayu, ya Allah ya Tuhanku, aku mohon kepadamu berjaga malam untuk melakukan ketaatan dan cukupkan wa asbih ini kenyangkan aku, cukupkan denganku daripada tidur yang sedikit. Cukup panjang tu pun tak apa dah, insya-Allah. Maka tidurlah ia. Lepas tu niat, saya ingin bangun ya Allah pukul berapa? Niat pukul 2 bangun. Pukul 2 bangun, insya-Allah. Mungkin mula-mula tak jadi terus. Mula-mula bangun pukul 2 ngantuk-ngantuk juga, tapi lama-lama tidur 2 jam 3 jam cukup, insya-Allah. Dengan syarat betul-betul buat ibadat. Kalau bangun pukul 2 tengok YouTube, jaga demo. Tengok video main WhatsApp dan seumpamanya, itu tak jadi. Bukan itu dikendaki. Maka ini satu amalan, insya-Allah boleh diamalkan dan kita mengamalkan ini. Ini bukan daripada ustaz. Amalan tak boleh reka-reka. Kita reka-reka sendiri tak boleh. Amalan mesti kita ambil daripada orang yang ada ilmu yang benar, ada sanad yang benar. Maknanya ini amalan daripada ulama-ulama, bukan daripada ustaz-ustaz mahkamah, tidak. Kita tidak reka-reka amalan. Kita tak ada sanad pun. Kalau kita reka, kita ambil daripada guru. Allamah Habib Umar ada menyatakan ini. Jumpa dah kitab beliau. Kemudian ada Habib Al-Aqtas pun ada. Rupanya amalan ini amalan daripada orang Tarim, orang Yaman, yang mereka tidur sedikit tetapi ibadat mereka kuat. Ibadat mereka kuat. Maka insya-Allah kita niat untuk bangun malam, moga-moga Allah Taala beri kekuatan kepada kita. Maka waradina fihi bil yasi minan naum, dan redakan kami dengan sedikit daripada tidur. Ma yasbutu bihi syahrul Ramadan, barang yang sabit dengannya bulan Ramadan. Macam mana boleh berlaku bulan Ramadan, ataupun bagaimana dikira seorang kita perlu berpuasa? Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitumuhu ay hilal, apabila mereka itu melihatnya, yakni anak bulan, fasumu, hendaklah berpuasa. Maka tengok anak bulan hendaklah berpuasa. Wa idza ra'aitumuhu, dan apabila kamu melihatnya, fa'aftiru, maka berbukalah. Apabila nak raya pun tengok anak bulan, nak puasa pun tengok anak bulan. Fa in humma alaikum, seandainya terhalang daripada kamu, maknanya terlindung, tak boleh nak nampak pun, faqdiru lahu salasin, maka cukupkan baginya 30 hari. Orang dulu nak puasa, sampai sekarang di Yaman begitu lagi, tak pasti ni puasa ke tak puasa. Tiba-tiba dapat berita puasa, baru puasa. Kita dah puasa sebulan tahu dah. Hari sekian-sekian puasa, raya pun dah tahu dah. Tapi di Yaman, di Tarim masih lagi tak tahu. Tengok kaedah anak bulan. Pergi semayang, tiba-tiba kena main tarawih dah. Main tarawih. Nak raya pun begitu. Tunggu penyimpan moho-moho besar. Besok raya. Setakat ni tak ada lagi, dia kata tahun ini tak jadi raya. Tidak ada lagi. Maka tengok anak bulan. Bila cukup anak bulan, ada nampak anak bulan, maka raya. Tapi kalau tidak ada, maka cukupkan 30. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa yakfi fi ru'yati hilal Ramadan syahadah adli wahid, cukup dengan penyaksian anak bulan Ramadan, dengan penyaksian melihat anak bulan Ramadan dengan penyaksian seorang lelaki yang adil. Cukup seorang saja cukup. Bi khilafin, berlainan pula dengan baqiyatul ashhur, dengan bulan-bulan yang lain. Wa minha, di antaranya bulan Syawal. Atau kalau nak tengok anak bulan untuk puasa, mesti seorang yang adil sudah memadai. Tapi kalau nak tengok hari raya, faqad ajma'u ala annahu la yuqbalu minhu aqall min isnaini, maka telah sepakat mengatakan tak terima kecuali paling kurang 2 orang. Tengok anak bulan, hak hari raya lah. Kalau puasa seorang pun tak apa.
Jariyan ala asli syahadah, yang maknanya datang daripada seorang yang ahli syahadah, yang layak memberi penyaksian. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anha, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anha, anna a'rabiyyan, datang seorang Arab Badui. Kalau Arab pun orang Arab, kalau A'rab orang Badui. Datang seorang orang Badui jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wasallam, faqala inni ra'aitul hilal, sungguh saya tengok anak bulan. Faqala atashhadu an la ilaha illallah, muni menyaksikan ataupun muni saksikan tiada Tuhan melainkan Allah. Qala na'am, ya. Atashhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan muni saksikan Muhammad itu Rasulullah. Qala na'am, ya, na'am. Qala, kata Rasulullah, fa'azzim fin nas ya Bilal, azan wahai Bilal. Kema ayyasumu wadan, kemudian beritahu pada orang bahawa besok puasa. Ada yang mengatakan azin ini bukan azan, yakni apa ni, buat announcement. Khabar korang. Maka dengan arti kata cukup dengan satu orang memadai, tapi seorang yang adil lah. Ma yaqulu man ra'a hilal, apa yang perlu dikata apabila melihat anak bulan. Dan kalau kita tak pergi tengok anak bulan, tapi boleh apabila masuk bulan Ramadan, boleh baca yang ini. An Talha ibnu Ubaidillah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, daripada Talha ibnu Ubaidillah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kana zara'il hilal, adalah ia melihat anak bulan. Qala, lalu berkata ia, Allahumma ahallahu alaina bil yumna wal iman was salama wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah ke atas padanya, atas kami dengan yumna. Yumna di sini barakah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah ke atas kami keberkatan. Bila masuk Ramadan, tengok anak bulan sebenarnya. Tengok bulan kata yang ni. Tapi kalau kita tak tengok anak bulan, boleh kita masuk Ramadan, kita kata, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepada kami keberkatan. Wal iman, keimanan. Was salamah, keselamatan. Wal islam, keislaman. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhan kamu Allah. Hadis riwayat Tirmizi, wa qala hadis hasan. Hadis ni hadis daripada hadis hasan. Allahu a'lam. Kita sambung akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.